tanpa membuang masa, saya ingin perkenalkan penceramah kedua kita. Okey, Encik Fazlan Adili Mustafa Kamal. Beliau adalah alumni UiTM dan juga bekas atlet berbasikal profesional. Mostly cyclist akan kenal Encik Fazlan. Okay. Antara pencapaian beliau telah mewakili Malaysia dalam perlumbaan basikal dengan kerjasama dengan pasukan-pasukan antarabangsa. Beliau juga merupakan pengasas Plan A yang terletak di Bukit Jelutong dan berperanan dalam menubuhkan kelab komuniti cycling Selangor dan mengadakan program-program perlumbaan berbasikal. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pada semua student ataupun non-student yang sedang menonton. First of all, Faz nak ucapkan ribuan terima kasih lah sebab sudi untuk jemput Faz bersama-sama dalam program yang gonna be very informative and even for me pun tadi dengar daripada Tuan banyak info yang sebenarnya Faz tak tahu dan banyak pencerahan dekat situ. And congratulations UiTM for organising and for such effort. Okay, so hari ni I think dalam tadi Tuan Yusaim pun dah banyak share technical part dari segi keselamatan apa semua. Mungkin hari ni saya akan share pengalaman saya sendirilah. Bukan sebagai seorang pelumba tapi lebih ke arah seorang penunggang berbasikal di jalan raya. Sebab benda ni lebih banyak relate dengan mungkin orang yang tengah menonton sekarang. Banyak grey area yang kita sendiri tak tahu cara untuk berkayuh di jalan raya, penggunaan jalan raya macam mana, adakah sama dengan pengguna jalan raya lain seperti kereta, basikal, lori ataupun van, ataupun apa hak kita bila kita sebagai penunggang basikal ingin menggunakan jalan-jalan raya yang terbuka. Tak kira lah di mana-mana, di seluruh Malaysia lah. But I don't want to be too uptight, so kalau boleh I want to have two-way interaction. So dia tak adalah boring sangat. And I think kita berada di generasi yang sama. So it doesn't have to be I like to keep it casual lah. So if any of you yang tengah menonton sekarang ni ada any question, boleh je tanya. Bila cuma any time of this session lah berlangsung, tak ada masalah. Faz ni pun dah lama tak bercakap depan kamera, so agak kekok to be honest, but I try my best lah to feed you guys dengan all the information yang you guys perlukan dari segi perspektif sebagai seorang penunggang basikal di Malaysia ni. Right, allow me to introduce myself, just tambah sikit je tadi. Mungkin ramai dah tengok background tadi. Congratulations Kausa, I think you did your homework really well. Because I wasn't expecting you go really deep into my profile, so that's really nice. Thank you. And sejarah Faz sendiri berkayuh basikal ni pun dia berkait rapat dengan UiTM. So Faz sebenarnya bermula dekat UiTM Sri Iskandar. Ada orang Sri Iskandar kat sini, orang Perak ke kat tangan, sebab Faz pun orang Perak juga. Kalau macam you guys tahulah, I think all of you boleh relate dengan cerita ni. Kita part 1, part 2, part 3 tak dibenarkan bawa masuk kenderaan sendiri kan kat dalam. So masa part 3 kat sana Faz dah kena duduk kat luar. Tak wajib, tapi kita diberi pilihan lah. Cuma kalau duduk kat dalam pun jarak nak pergi kelas tu jauh. So dah lah dalam UiTM semua bukit-bukit kan. Rasa semua UiTM pun macam tu kot kan, lagi-lagi kat Shah Alam tu penat juga nak jalan. So the best way for me untuk pergi ke kelas adalah dengan cara berkayuh. So masa Faz start dulu pun memang this is not something that I'm proud of, but budak kes Faz tadi diploma kan, so art and design. So most of the time kita ada banyak printing semua, and then
usually kalau Faz ada balance daripada duit yang kita dapat dari parents tu, Faz akan simpan sikit-sikit. Dan sometimes tu adalah Faz akan minta extra padahal tak guna pun duit tu. So kita guna untuk simpan untuk beli basikal. So my first bike only cost me about RM300. Time tu basikal tak ada macam, time tu dah mahal tapi tak mengarut macam sekarang. I got my first bike is a conversion bike tau, just a single speed. So masa Faz start kaya tu, masa tu Faz dah transfer ke UiTM Lendu. Tak ada orang kaya basikal pun. So when I first went in, guardnya terkejut tengok orang masuk kat guard house tu. Dia sampai melompat depan Faz tau. Macam nak tangkap Faz. Dia ingat macam apa pelik sangat ni budak kaya basikal. So tu antara pengalaman yang Faz tak boleh lupa lah. Dan it's very convenient for me. Even kalau you bawa kereta ataupun motor pun, tempat untuk park kenderaan agak jauh. So kalau naik basikal ni, Faz letak basikal kat tepi kelas je. Punyalah mudah kan. Orang lain terpaksa park kat jauh sikit and still kena jalan. So I think for me that meet the purpose lah. Tu ada kenderaan bawa masuk. Might as well macam jalan terus je. Faz, masa tu tak ada case curi basikal lagi lah masa tu. Oh, time tu orang tak tahu pun macam basikal tu value dia macam punya mana. Value. Benda tu, to be honest, dia very alien tau. So, even sekarang pun still baru. Sebab tu for me, I rasa orang terkejut tengok dengan budaya berbasikal ni tiba-tiba dia mengembang. Tapi time tu, kalau boleh nampak seorang kayu dekat area kampung tu pun dah rasa macam wow sangat dah. Sekarang ni, you pergi any part of Malaysia, you pergilah ceruk-ceruk mana pun, you boleh nampak a group of 5, a group of 10. Tak kisahlah jenis basikal apa, tapi memang senang untuk tengok orang berkayu sekarang ni. So, yeah, then dari situlah Faz macam start join Lumba Haram. Kat sana time tu ada Lumba Haram tau. Dan menang pula. And from there I see a potential lah. Untuk try pergi lagi jauh, try to travel, pergi Singapore, pergi Indonesia sendiri. Then alhamdulillah adalah menang sikit here and there. Sampai jumpa ada pengasas tim Shinelli Chrome tu. Time tu dia tengah bercuti dengan wife dia kat Singapore. So I join one of the race. And then that's a kira turning point lah in my cycling career. But moving forward, after I dah balik tu, I rasa macam okay, I got a background in art and design kan. So macam mana nak combinekan two of my skill set and hobby ni as career. And I told my dad, cakap I'm gonna make money by doing this. And to be honest, even my parents pun tak percaya benda tu boleh, it can work lah. Because it's very alien time tu. Then that's why nama brand tu sendiri is Plan A. So I really don't have any Plan B, Plan C tak ada. Because I want to make this thing happen. So that's how committed I am lah. So yeah, so sekarang alhamdulillah, I think we are probably one of the biggest local brand in Malaysia. But we are not gonna just, kita takkan duduk je. We still want to push and then see how we can grow the brand even bigger. And of course, when I talk bigger, it's not just for business. Because if you guys realize Plan A, we are heavily involved with community driven punya engagement. Macam kita buat race, kita buat ride. So that's why kita punya tagline pun, we ride with you. And I think directly or indirectly, we play a small role to grow the cycling culture in Malaysia. And alhamdulillah sekarang kita tengok dah berkembang pesat dah industri berbasikal ni kat Malaysia. And of course bila dah makin berkembang, isu keselamatan ni pun dia dah jadi lebih berat kalau comparekan dengan dulu. So I think what we have today is it's a very good thing to share. And bila tadi you guys ada play video masuk berita semua tu kan, maybe 10 years ago, 15 years ago memang tak adalah berita-berita macam ni. Sekarang ni kalau selain daripada
kita baru sekarang tengah hangat dengan topik banjir apa semua kan. So even for us pun kita directly, not to say the shop tak involved, tapi our friends, our family semua affected by it, and kita sendiri turun padang try to bantu mana yang boleh. Ya, anyway, selain pada berita banjir ataupun berita-berita politik yang tengah sensasi sekarang ni, saya rasa berita paling hangat sebenarnya pasal basikal. And saya rasa pas rasa lah kan, kira ada at one point tu saya rasa macam golongan orang berbasikal ni golongan orang yang paling dibenci. Sebab ada je point yang ataupun berita-berita yang kurang enak lah yang kita dengar tak kisahlah kat social media ke dekat televisyen. So we are a very new with a growing cycling culture. Kita tak sama macam Australia, macam kat UK, macam kat Europe even. Kita probably about 20 to 30 years behind. So kat sana budaya berbasikal ni dah memang sebahagian daripada hidup diorang. Contoh lah kalau macam dulu fast training dekat Europe, dekat kawasan mountain kan, mountain pass yang kat Mallorca ke Stelvio, ni kira kawasan pegunungan yang famous lah. Kat sana kalau ada orang tengah berbasikal, walaupun slow, kereta diorang tunggu tau. Tunggu sampai betul-betul clear, slow mana pun diorang ikut je lah. Tak ada bunyi horn, tak ada apa, tak ada orang jerit ke apa. Bila diorang betul-betul clear, baru diorang pass. And things like this, you tak akan nampak kat Malaysia. Probably you kena langgar kot kalau you buat macam tu. And it takes time. Bila benda baru ni, not to say tak boleh diterima, tapi secara lazimnya benda-benda baru ni orang rasa takut, orang rasa awkward, orang tak familiar macam mana nak handle the situation. Even macam sekarang pun after semua benda-benda sensasi ni naik social media, national TV and all, dia dah ada satu environment yang kurang senang ataupun dah rasa macam tak selamat dah untuk penunggang basikal sendiri tu berkaya. Macam Faz boleh bagi contoh kan. Sekarang ni banyak je, even kalau Faz kaya sendiri pun kereta macam super himpit, macam horn tekan dari jauh and sengaja masuk last minute. And in fact, ada one time tu siap ada orang baling air daripada dalam lori. So it's getting worse, and I hope kita boleh improve lah benda ni. Sebab bagi Faz, yes, we can have all the rules and law, be it new or old, but in the end of the day, kita perlu ada sikap toleransi yang tinggi. Tak kisahlah daripada cyclist sendiri ataupun pengguna jalanan yang lain. Tapi kalau if any of you kat sini penunggang berbasikal, I think if you experience any of this situation, try to be a bigger person. Okay, just let it go. You need to respect the people more. Elakkanlah dari pergaduhan ke apa ke, atau any konfrontasi. Kalau boleh mengalah, just mengalah. And case in of the day, kita just naik basikal yang terdedah lebih daripada risiko. Even kalau you bayangkan you tak ada safety equipment pun selain daripada helmet, you punya pakaian tu sendiri kan, baju nipis, lycra, and kau jatuh pun senang je koyak. And you imagine kalau you kena langgar dengan something, vehicle yang solid pada kelajuan yang tinggi. So ni something yang kita nak avoid lah, and di masa hadapan. So yeah. Ada any question ke so far? Kat sini ada orang tulis, But Aziz kata trademark UiTM memang kena ada bukit-bukit supaya student UiTM lebih fit. Yes, betul. Saya setuju. Saya rasa sebagai alumni UiTM sendiri, infrastructure and facilities yang kita ada, dengan I have friends yang study dekat
private college ke semua, we have a very good facilities, platform for student. And banyak student-student yang dari UiTM sendiri, kalau bila dah keluar UiTM senang nak cari kerja apa semua, sebab kalau dalam UiTM sendiri kita banyak pentingkan benda-benda yang praktikal. So kalau kita ni jenis yang student yang kalau campak kat mana-mana pun memang kita boleh hidup lah. Yeah, I just want to keep it. I don't have any slide to share, but I'm more than happy lah to share daripada cyclist punya perspektif. Macam contoh, macam tadi Tuan Yusaimi ada explain tempat-tempat yang boleh kayu, ada yang tak. Sebenarnya sebagai seorang cyclist sendiri, even saya pun sometimes I have doubt, macam okay, tempat ni boleh kayu ke? Ni adakah okey? Adakah selamat? Mungkin ni ada guideline ataupun apa pemahaman yang kita boleh share dekat peringkat komiti, jalan mana yang kita boleh guna, apa ni yang selamat. Because even sekarang saya tahu ada orang yang terlepas ataupun berkayu kat NKVE Highway 18 macam Cik Suhaimi, Tuan Suhaimi kata tadi kat Penang Bridge. In fact saya sendiri pernah berkayu kat Penang Bridge. So tapi kena tahan. So after that baru saya tahu ni kira 5-6 tahun lepas lah, bukan recently. So yeah, ada any question ke nak tanya so far? And kau rasa kau setuju sikit lah, lepas macam dah banyak program awareness ni nampak cyclist pun dah pandai sikit, dah tak macam dulu yang awal-awal yang panas dulu. Now nampak better, kau rasa? Yeah, of course, sebab macam kalau pengguna jalan raya yang lain, diwajibkan untuk ambil lesen. So daripada lesen tu sendiri ada kursus kita kena attend, ada kelas, ada ujian lisan and practicalnya ujian. So from there we learn. So ada banyak idea, orang kata pengguna berbasikal ni pun memerlukan lesen. So bagi saya lesen dan juga nombor plat. Okay, mungkin nombor plat tu keterlaluan lah. Kalau ada pun mungkin sebab saya tak tahu lagi selain daripada Netherlands yes, sebab dia punya amount of bicycle kat sana sangat tinggi and dia perlukan registration. Cause kat bandar dia orang sendiri lebih kurang dalam 60 atau 70% orang commute menggunakan basikal. So kita boleh achieve lagi benda tu. But daripada lesen tu fast rasa ada negara lain yang dah buat tapi lebih ke arah untuk perlumbaan. So kalau contoh macam kat Itali pas dulu, kalau nak berlumba tak kisahlah race kecil ke race besar, dia memang kena ada lesen. Kalau tak ada lesen tak boleh masuk. But I would say it's a good idea for us to explore. So dari basic itu macam Fah katalah mungkin ada pendidikan yang boleh disediakan, khusus ataupun kelas, dan sebagai cyclist sendiri kita we don't mind to pay a small fee. Sebab je suka mic. As long as it boleh jadi beneficial for us, can be safe for us untuk kayu, and for me why not kan. So it's something that worth to consider lah. Ada a few question. Yang ni personal question. Nampak spek bro power tinggi. How do you ride? With contact lens or special riding glasses? And then another one, Mira Faizal, how? For now cycling kan dah jadi trend kan, tapi for us yang tak pernah berbasikal, nak try beraktiviti guna basikal, any suggestion or recommendation how to get started? Macam pemilihan basikal ke jalan yang macam mana? Kau rasa betul yang tu macam untuk orang yang baru nak try, dia macam mana dia nak ride that basikal, macam kita tak ada macam
guideline macam template macam guna kiri ataupun kita macam just follow yang macam Tuan Yusaini cakap yang motorcycle punya tu, tapi a bit different kan? Yeah. Mana tu? Allow me to answer the first question tu dulu. Dia tanya pasal spec. Power bro sangat nampak tinggi. Actually not bad lah. Fastnya power about 250. And then kalau kayu, selalunya fast tak pakai pun my spec ni. Kalau kebanyakannya fast akan kayu waktu siang. So waktu siang bila dia terang, permukaan cahaya ke mata tu still okay. Cuma bila malam I have to wear it because silau and tak nampak berkabur kan. I try contact lens before tapi rasa macam tak selesa because every time fast pakai mungkin dia rasa macam ada something kat mata macam and also yes ada special riding glass. So special riding glass ni dia ada few brand yang you boleh letak clip just untuk power kat bahagian dalam. So ada few lah macam Oakley ada, Rudy Project ada, and mostly brand-brand yang lama yang ada di pasaran dia ada that special clip untuk you tambah kat dalam. And macam contoh macam Oakley sendiri dia ada teknologi prism. So teknologi prism ni dia receive more light. So maksudnya kalau tempat tu gelap dia boleh nampak lagi terang. So memang ada special teknologi lah untuk riding spec ni. In fact sekarang ni itu riding spec tak ni sangat, just to share sendiri. I pun baru recently found out because I'm involved with multi sport juga macam swimming and running. So baru-baru ni ada satu brand tak silap Fast Nike kot, dia dah produce goggle yang you boleh tengok you punya distance dengan speed kat dalam lens you tu sendiri. So Fast rasa macam wow, gila lah, macam Iron Man lah kalau pakai benda tu. Special. Okay, second question daripada Mira Faizal. Mira Faizal ni sound familiar lah. Cycling jadi trend tapi tak tahu nak start kat mana. Okay, first you need to know what kind of riding yang you prefer. I wouldn't recommend you untuk terus beli. Try cari kawan yang dah involved dengan sukan berbasikal ni. Contoh macam ada motorbike ke, ada bike ke semua kan. Try dulu, you tengok macam mana. Sebab kalau motorbike dia more kayu kat off-road, masuk dalam hutan, masuk dalam ladang, off, dia more adventure lah. And then sekarang ni dah ada season baru naik season cyclocross. Something similar to motorbike tapi dia tak extreme motorbike lah. Still orang kayu dalam off-trail. And of course macam yang Fast selalu kayu, sama ada basikal fix dia ataupun road bike lah yang mana kita berkayu di atas jalan raya. And pemilihan basikal, saya rasa recommendation macam mana nak dapatkan basikal lah. First, benda yang paling penting size. Size tu memang paling penting. Dia sama juga macam kita beli kasut. So kalau ada kasut tu lawa, cuma kalau dia size tu tak doesn't have a good fitting, dia rasa off lah. So memang sekali paling penting ni bukan brand, bukan model, tapi sizing tu yang penting. So budget tu kalau nak mula start, I think sekarang ni dah banyak brand-brand China yang datang sekali dengan komponen lain, complete bike. So can easily get about 3,000 to 5,000 ringgit dah boleh dapat a good one dah. Tapi but from there, if you rasa macam you want to invest more, you can slowly upgrade your parts, your frame, can go up to 15, 20, 25, 30,000. Tapi kalau macam yang top end basikal ni, usually dia akan range price dia daripada 40 ke 55,000 lah. Ada yang harga basikal 100,000 pun ada. Tapi untuk kita ni yang baru nak mula, anything around 3 to 5,000 tu is a good bike lah. Right? Nizam dia tanya, dekat social media sekarang ada influencer cycling. What your opinion peranan diorang nak promote safety in cycling? Well, of course, cycling ni dah jadi macam satu trend lah. Orang ramai nak engage dengan cyclist influencer. In fact, for me pun, even sekarang Fast tak ada social media, Fast tutup jap. But most of the time, kadang-kadang macam syarikat jamu
orang nak jual rokok approach me. So I try to work with a brand yang I rasa can be beneficial not just for me but for others. Kalau macam buat rokok tu memang it's a big no lah, rokok, vape or whatever. Because it be the purpose of use for cycling because you want to be healthy, right? So kalau you start rokok, so for what? Dari segi nak promote cycling pun I nampak banyak influencer yang pandai buat konten sendiri dengan phone, dengan apa-apa kamera, dah ajar orang macam mana nak berkayuh kat sisi jalan, position dekat mana, macam mana nak bagi syarat tangan. So I really like konten yang macam ni sebab dia mengajak dia punya follower tu ataupun at least try share dia punya knowledge apa ni tentang safety. So ada juga influencer yang sebaliknya sometimes apa ni so far tak ada lah nampak yang keterlaluan sangat, tapi ada yang macam yang ni pun fast juga, dia tunjuk yang macam diorang tengah having fun lah, macam kayu basikal buat wheelie. So element of fun adalah elemen yang paling penting bila kita berkayuh. So sebab Faz tak pernah lagi lah so far tengok orang kayu basikal, dia masam-masam muka ke apa ke, walaupun kena dera kayu jauh, laju ke semua, at the end of the ride, diorang still rasa happy sebab rasa kepuasan. Something yang macam susah lah nak explain, tapi kepuasan tu dia lain macam. Yang tak boleh dibeli lah dengan RM5. Right? Right, harga for special riding class, classes tu range dia berapa RM? So of course riding glasses ni apa ni sebenarnya kalau macam yang pakai biasa macam pakai ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia jadi tak berapa convenient sangat lah sebab bila you kayuh kasi you punya riding position you selalu macam ni kan, so you akan tengok bawah, so most of the times spike you ni macam senang untuk jatuh. So kalau a proper one, so proper one is something like this. So selalunya kalau start dia punya kaki dia straight ke belakang. So kalau macam yang spike biasa dia akan ada hook kat sini kan. Kalau yang mostly cyclingnya ni dia macam ni, dan dia punya lens pun lain. So dia punya range untuk cover muka pun is bigger. So range dia harga kalau macam Oakley dia start around 500 to maybe 1,500 depending on dia punya lens tu jenis lens apa. So macam Faz cakap dia ada orang ada teknologi prism, lepas tu ada multi-code. Multi-color ni dia interchangeable color dia. So kalau dia masa dia terang, dia lens tu akan automatic gelap. Kalau masa gelap, dia jadi clear lens lah. So yeah. Yeah, and spek berbasikal ni pun dia ada relate dengan keselamatan juga. So bila kita berkayuh kat luar, contoh kalau kita bawa motor kan, kita ada visor untuk protect kita punya muka, especially mata lah. Because bila kita berkayuh kat luar, kita terdedah kepada banyak elemen cuaca macam hujan dan habuk, kadang debris, sepihan habuk yang ada bawa batu ke semua. Tapi yang tu kurang sebab selalu penggunaan batu tu dekat atas jalan yang selalu akan masuk mata, mulut atau hidung, serangga. Bila you kayuh, kadang even tebuan pun saya pernah tengok tebuan gigit sengat mata kawan saya masa tengah kayuh sampai buka. So dengan adanya special glass macam yang Faz tunjuk ni, dia akan at least your eyes. Contoh macam tadi dia range kan, Faz bagi contoh dia pakai ni, boleh nampak dia cover more range. So maksudnya bahagian sisi tepi ni kalau macam serangga nak masuk ke apa susah, dan dia almost tu ke bahagian bawah. Dan kalau saya cakap tadi bila dia kayuh, so even though dia straight tapi dia got a nice grip over here. So dia hold to your face firmly lah. So bila kayuh tak kisah dia tengok bawah ke, dia tengok atas ke, dia punya position tu dia firm. Dia tak bergerak lah. And dia ada element of aerodynamic.
So aerodynamic ni memang elemen yang sangat penting lah kalau kita berkayuh. Kira sebab musuh utama kalau kita nak berkayuh ni untuk pergi laju adalah rintangan angin. So that's why orang willing to spend beribu-ribu untuk equipment yang lebih aerodynamic. Yeah. Okay, keep it coming. I think I enjoy this two-way communication. Saya nak tanya soalan yang tak relate to keselamatan pun saya okay. Tak ada masalah, more than happy to share. Tadi Tuan Yusaimi banyak share informatif yang sangat berguna lah dengan all the technical parts. And ada macam Faz ada buat apa yang cycling Selangor tu. Dalam cycling Selangor tu macam mana orang boleh macam nak join any race ke apa ke? It's open for everyone. Kita ada kategori yang berbeza, ekokuparaan untuk kayu. Cuma sekarang ni SOP dia ada letak cap berapa ramai orang boleh masuk untuk satu kategori. So macam last kira satu kategori about 100 people. Kalau macam dulu, zaman sebelum ni maybe nak dapat kira 20-30 orang pun dah kira ramai dah. And then sebab ada SOP semua dan pembukaan jalan yang pendek, so dia tak boleh nak lebih lah daripada 100 orang tu. Untuk maklumat, macam kira tahun ni Faz tak involve lagi dengan Cycling Selangor. Tapi it was me and my partner lah, Izzah Muslim. Kita yang initiate the idea masih mula-mula nak start tu. But then sekarang I think because program tu sendiri di bawah Yayasan Raja Muda and Selangor Youth, and kita dah try bantu team tu sendirilah untuk set up. And then when they have more experience to run, and I think now confident to say that they have a very good team to run the program, and we can slowly lah let go. But I'm still here to advise them if they need any opinion ke apa, because we still related to them, and I'm happy lah to see they're doing really well, and ramai muka-muka baru yang join. Kalau sebelum ni cari siapa lah, macam masa first lumba tu pun macam kalau dulu dah tahu ini kuat, ni tak kuat. Yang time first lumba tu macam siapa yang kuat, siapa yang tak kuat tak tahu kan, sebab dah lama tak lumba. But it was a very nice environment lah untuk tengok. Ada soalan dari Siti Farhan bin Muhammad Arifin. Tanya, every bicycle kan ada weight yang berbeza kan? What's the purpose yang different, yang ringan sesuai untuk apa dan berat sesuai untuk apa? Okay, good question Siti Farhan. So untuk berbasikal ni, dia ada weight tu memang mainkan peranan jugalah. Contoh, bila kita nak climb, panjat, kita perlukan something yang ringan. Sebab kita nak bawa beban yang lebih. Sebab kalau dengan beban yang lebih, dia punya weight resistance tu lagi banyak, and it's harder to climb. Selalunya basikal yang diorang set up untuk climbing ni, dia akan try untuk set up seringan boleh. So it's easier for them to climb. Dan yang untuk berat ni pula, tanya untuk sesuai untuk apa. Selalunya basikal yang lebih aero ataupun yang orang nak pergi laju, dia perlukan bebanan, sebab dia perlukan that momentum, dia perlukan that velocity. Nak tu si basikal yang ringan ni tak boleh, but it's easier for you to go faster kalau you menggunakan basikal yang ada berat. So bila you ada berat tu, bila you dah carry that speed, it's easier for you to maintain. Contoh kalau basikal ringan, you boleh pergi laju tapi dia rasa macam kosong. It's not built for you to go fast. Izam Abdullah, ini saya kenal ni. Oh, ini orang ISN ni. Orang main person in ISN tanya. Boleh explain tak why cyclists wear form fitting clothes masa cycling beside for aerodynamic and performance? So yes, orang tanya kenapa, banyak tengok kat social media, kenapa diorang tak pakai safety, tak pakai boot pad lah, tak pakai macam shoulder pad ke semua, knee pad, ataupun something lagi longgar yang tak terlalu terdedah sangat. So basically cycling attire ni atau kita panggil lycra, it should react as your second skin. So second skin ni maksudnya dia memang kena ikut tubuh badan untuk dari segi aerodynamic, and of course bila you
kayu, bila you pakai something yang longgar, yang macam dia macam berkibar, dia ada banyak wind resistant. So bila banyak wind resistant tu, benda tu akan memperlahankan retak kayuan anda. Then of course, reason why lycra tu is stretchable is for that, so that you boleh ikut susut badan you. So kalau you nak pakai something longgar, yang tak nak nampak macam cycling ni, baik you pakai t-shirt je. Tapi benda tu bergantung pada kesesuaian orang tu lah. Some people suka nak superhero, nak race fit. Some people macam tak berapa nak selesa sangat, so dia pakai something yang longgar. It's not just bila cakap selesa, it's not just sebab rasa tak sedap ke kat badan ke apa, but sometimes macam perempuan kan, kalau dia pakai something yang ketat sangat, dia rasa macam terlalu terdedah nampak susu badan. That's why macam sekarang ni diorang akan pakai contoh jersey kat dalam, dan ada satu layer kat luar, sama ada jilik ataupun jaket, so dia nampak longgar sikit lah. So itu lebih kepada tutup aurat. Fidaus tanya, for newbies, sesuai tak kayu as grinder, spinner or mix of both? Thank you. Okay, good question juga. If you ask me, soalan ni dia tak ada yang salah. You can be grinder, you can be spinner, or you can be both. Sebab tubuh badan mesin ni dia unik. So dia, okay, kita cakap sport science sikit lah. Ada orang ada good fast twitch muscle, ada orang ada good slow twitch muscle. So untuk sukan berbasikal sama juga dengan mungkin acara kardio lain seperti larian. Kalau kita tengok cara seperti 100 meter, 200 meter yang memang memerlukan fast twitch yang cepat, yang bagus, not to say yang dia ada physical tu tak boleh buat, cuma ada advantage kat situ. So you need to understand you punya body better, and you need to utilize you punya advantage tu lah. Macam contoh macam fast, dari segi tubuh badan fast kecil, and then I have a big thigh, and then I can sprint. Not to say fast tak boleh climb, tapi I tahu I punya kelebihan kat situ, so fast fokus dekat tempat tu. But tak semestinya fast tak boleh nak climb, I still can climb, but maybe not as good as someone yang very skinny, you know, dia punya slow twitch muscle even better, dia ada better pain threshold. So I think you guys watching this, you guys understand lah benda ni sikit kan, sebab you guys in course yang relate to human physique. And of course you go deeper, benda-benda macam red blood cell, white blood cell pun mainkan peranan. So benda ni kalau you nak lagi lebih spesifik dekat boleh contact Nizam Abdullah tadi daripada Institut Sukan Negara. Diorang ada buat blood lactate test, ada VO2 max punya test yang untuk tengok what's going on inside of your body. So itu sebenarnya kira penanda aras yang paling tepat untuk kita tengok kitanya limit tubuh badan kita. Sebab apa yang kita boleh lihat sekarang ni luaran, tapi kalau yang what's going on is actually inside. So kalau you boleh tahu you punya you can understand better how far you can push you punya body, that's ataupun kenal badan you dengan lebih baik melalui test ni adalah cara yang terbaik lah untuk tahu what kind of cyclist you are. Muhammad Syam tanya, betul ke kalau cyclist dah bong akan hilang fokus masa atas basikal? Well, pada siapa yang tak tahu, bong ni adalah term penat. So kalau cyclist kata dah bong lah, bukan yang bong lagi satu tu tau, jangan salah faham. Bong ni maksud dia penat. So yes, betul dia akan hilang fokus, tapi benda ni bukan atas basikal je. In fact kalau you buat benda lain pun sama. So you kena check, macam saya cakap tadi lah, you kena satu understand you punya body limit, dua tengok you ni nutrition, adakah minuman ataupun makanan yang you consume untuk badan you tu sesuai dengan aktiviti yang dijalankan. So contoh macam berbasikal, of course benda yang paling penting is carbohydrate. Sebab dalam karbohidrat ni ada glycogen. So glycogen ni lah yang menjadi sumber transition kepada energi. So
benda-benda ni kita boleh dapat dalam lain juga, contoh macam air berkarbonat, macam coke semua tu. Then of course macam roti, orang selalu makan pisang untuk cycling sebab ada potasium yang tinggi. Dan air mainkan peranan of course because you sweat a lot. Dan air pun ada berbagai air juga, ada isotonik, ada air biasa. So you kena tengok benda-benda ni sebab ramai yang neglect benda ni ataupun ambil ringan, and dorang rasa macam kenapa my body is not performing well, why am I not pushing, I can't push hard enough. So you kena tengok benda ni, dua benda yang penting, you punya nutrition dengan you punya recovery tu macam you tidur, you nap cukup ke tak, dua benda ni penting. So orang kata recovery is also part of your training, so never ever ambil mudah lah your nutrition dengan you punya recovery process. Okay, alright, I think we have a few more minute. Ada apa-apa soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke everyone? Salam Faz. Salam. Nak tanya, explain sikit perbezaan antara mountain bike dengan road bike. Okay, putus-putus lah, tak dengar sangat. Hello? Yes, okay. Nak tanya perbezaan antara mountain bike and road bike. Of course, ada banyak beza. Teknologi basikal sendiri lain. Dari geometri, contoh macam mountain bike, dia punya tempat pegang dia pun straight kan macam tu. Riser bar. Even road bike dia pakai drop. Dia penggunaan gear, brake dia lain, geometri basikal pun lain, size tayar dia lain. Kalau mountain bike dia punya tayar tu dia lagi gemuk. Mungkin dalam 32C dan ke atas. Kalau basikal ni usually dalam 28C dan ke bawah. Tapi and then sizing dia pun lain. Macam contoh kira the size gelung tu sendiri, macam basikal dia 700C. Kalau mountain bike dia ada few range, ada 650, ada 700, ada 29, ada 27. And penggunaan dia pun lain. Memang design mountain bike ni dia didesign untuk you kaya off trail, masuk semua, masuk pasir, untuk turun bukit, untuk lompat-lompat semua. Bike boleh buat tapi mungkin basikal tu akan patah lah. So, tak sesuai. So banyak beza dia. Okay, right. Okay, lebih more pasal keselamatan juga. Think macam tadi Tuan Saimi ada explain pasal lampu, pasal loceng, and kalau boleh memang wajib lah benda tu pakai, tak kisahlah siang ataupun malam. Cuma kalau boleh elakkanlah berkayuh di tempat yang sesak pada waktu puncak. So waktu puncak ni probably pagi kurang lebih dalam jam 7 sampai pukul 9 ataupun petang dalam pukul 5 sampai pukul 7. Selalu weekend okey sebab orang tak kerja, but I understand still ramai orang boleh berkayuh pada waktu hari biasa. Cuma kita perlu lebih sensitif lah. Benda ni kalau kita boleh elak, kita elak. Kalau tak boleh, kita kena bertimbang rasa lah bila kita berkayuh di jalan raya. Muhammad Zahid Fitri tanya, berisi basikal ada banyak saiz atau hanya satu saiz? Oh, dia ada banyak basikal. Saiz. Macam Plan A sendiri dia punya range size. Ni baju daripada 5XS sampai 2XL. Itu untuk kita punya ready stock lah. Untuk custom of course you can go even bigger. But dia ada sizing dia. Sama sebab walaupun benda tu stretchable about 4 to 5 cm dia boleh stretch, but sizing still ada. Dia bukan free size. Boleh dan bin Yahya, boleh advise sikit tak penggunaan yang sesuai sebelum ride, semasa dan selepas? Good question. So for any sport memang ada pre, during and post. So kalau untuk sukan berbasikal ni macam saya cakap tadi lah, of course you need to load dulu. So tengok dia punya jarak kayuhan tu berapa. Kena bersesuaian lah dengan apa aktiviti yang nak dijalankan. Sebagai contoh, kalau you kayu pendek je dalam 30 ke 40 kilo,
janganlah consume banyak sangat nasi, roti apa semua, sebab along the way kalau macam saya sendiri, kalau saya breakfast, saya akan start dengan ais kosong, then mungkin roti, sebab Faz tak suka sangat breakfast. Tapi dalam semasa ataupun during aktiviti tu dijalankan, Faz akan make sure Faz minum air yang betul. Macam isotonik dengan air mainkan banyak peranan lah. Macam isotonik tu ada kandungan garam. So kandungan garam ni important for us untuk elakkan kekejangan. Of course air gula untuk supply my energy. So I always on my Red Bull. Ada banyak lah air-air lain macam Coke, Sprite semua tu. Ini untuk semasa. Macam pisang pun you boleh consume. Dan lepas post-ride, of course we need something untuk kita recover benda-benda yang high in protein. Contohnya macam white meat, ayam, ikan, sayur-sayuran. Dan of course kalau sometimes macam fast, sebab bila kaya terus sambung kerja, ada suplemen yang mempercepatkan proses recovery tu. Contoh kita ada protein recovery drinks dalam bentuk powder, so just bacuk. Tu kalau macam hari really okay. Contoh habis kaya pukul 9:30 kena ada meeting ke apa, I need to be in the right state of mind lah. Kalau tak je macam lembik pukul 9. Kalau nak makan macam even telur separuh masak pun it take time for digestion. So sama juga macam balik pada during tu, dia ada energy bar, ada energy gel yang you will react, your body will react instantly tanpa menunggu proses pencernaan tu untuk tukar jadi energy. So kalau boleh fast elak, sebab tak nak terlalu bergantung pada processed food. Cuma masa lumba je fast akan consume lebih lah benda-benda ni. Right. Faz, ada Azwan tanya, mohon tanya tentang first aid. Kita sedia maklum jika dalam perlumbaan pertandingan akan disediakan. Macam mana pula luar daripada pertandingan perlumbaan? Macam kita kena sediakan first aid sendiri ke? Macam contoh macam apa yang kita kena maybe bawa dalam bag ke apa? Oh, kalau of course lah, kalau you sebagai atlet akan ada team yang akan sediakan. So tak perlu pening kepala. Tapi kalau kita sendiri macam amatur atlet ataupun orang panggil weekend warrior kan, recreationalnya ni, kita kan memang sediakan sendiri. Kitanya pre and masa during and also of course recovery. So benda ni sebenarnya melibatkan kos yang tinggi juga, ramai orang terlepas pandang. So at some point, even kalau you macam kat high level kan, okay, maybe in future you guys will be dealing with this situation. It's not just you guys kena jadi masu je all the time. Sometimes masu tu kena jadi nutritionist. Dia lah kena jadi mekanik even sometimes. You guys akan ada dalam satu situasi yang akan kena multitask tau. So you guys need to get familiar, not just with the things that you guys belajar kat dalam kelas sekarang ni, tapi sediakan diri anda dengan ilmu tambahan yang berkaitan dengan you guys ni future career. So it's a good question. Siapa tadi? Azman tanya. Azwan. So even macam Faz sendiri pun kan, Faz tadi graphic design, tapi Faz belajar buat video, buat gambar sendiri. So benda tu become very handy for you. And even sekarang ni pun lepas ni banyak acara sukan yang akan berlangsung tahun 2022 ni. Hopefully kita akan lalui tempoh COVID macam yang dulu lah. So kalau you guys ada opportunity untuk offer you guys ni service macam as a masuk ke atas atau nutrition atas ataupun technical team, go for it. Awak highly recommend korang untuk pergi. Don't think about money yet. Just go there for you to learn on the actual field. Then you guys will gain more experience, and in future bila you guys dah actually working, you dah tahu dah cara untuk kerja. Banyak pula soalan. Ada orang tanya, macam mana nak improve as solo rider? Selalu kena drop je bila follow kawan.
sukan berbasikal ni, dia is a very fair sport. Dia tak macam sukan skill yang lain, macam contoh bola, main skateboard ke apa. You need talent. Kalau you tak ada talent, you boleh buat, tapi it take extra more untuk you sampai level sama dengan maybe your friend ataupun orang lain yang involved in the competition. Basikal ni konsep dia senang je. The more training you put, the more you get. So it doesn't require special talent. You do, of course, kalau you ada extra bonus for you, but dia punya basic concept is very simple. The more effort you put, the more you gain. I'm talking about, okay, kalau sekarang mungkin you training sejam, tapi kawan you yang you kena drop tu, dia training tiap hari 3 jam. So you tak boleh compare, dia ada extra 2 jam. So you need to match dia punya training routine. So kalau training 3 jam, so you have to do training 3 jam. Dan bila masa you guys start kayu bersama, then baru you on the same level. Okay, range harga basikal ni tadi dah jawab. Firdaus tanya. Mana tadi? Okay, ni saya harap tu dapat jawab soalan producer. Adnan tanya Sally, boleh share tak workout yang fast amalkan selain ride untuk kekal fitness dan shape perut yang nipis? Okay, sebenarnya perut fast tak berapa nak nipis pun sekarang. Tapi untuk dapatkan perut yang nipis, selain pada workout, sebenarnya pemakanan tu paling penting. So boleh makan bergoreng tu avoid terus lah. So makanan yang berminyak memang akan, dan juga air manis, dia akan buat perut kita bloated and mengembung. So exercise pula, of course, rutin yang you kena buat, you have to do a lot of push up, sit up, and push up, sit up ni semua pula ada banyak variation, bahagian otot mana yang you nak activate. So benda ni kita boleh tengok, boleh macam-macam lah. Sekarang kat dalam phone pun ada banyak apps semua kan. Tapi selain pada workout, pemakanan tu memang sangat penting. So Faz pun nak trykan dapatkan balik good shape. Sekarang ni nampak dah okey sikit. Zurina, berdasarkan usia contoh 40-an dan 50-an penunggang basikal, boleh advise berapa kerap hari dan km dalam seminggu boleh berbasikal supaya tidak menjejaskan kesihatan? Okay, I believe orang yang berumur 40-an dan 50-an ni mungkin selain bekerja, dia ada komitmen lain juga, macam keluarga, I would recommend they don't have time, macam maybe someone yang tak ada komitmen belum kerja lagi, they can spend 5-6 hours on cycling. Tapi kalau you guys boleh spend, contohlah apa yang Faz recommend, hari biasa Isnin sampai Jumaat mungkin dapat 1 jam, 1 jam setengah untuk berkayu, maksimum cukup. Tapi intensity dia tu mungkin tinggi. So contoh hari ni I go easy, and then besok you hard, and then lusa easy, hard easy. You tak boleh easy your time, you tak boleh hard your time. So kalau you nak get best result, you need to have a structured training program. Tapi weekend tu you do for long ride. Long ride tu lah 3 jam, 4 jam, 5 jam. So still even after 5 jam pun, tengah hari tu dah sampai rumah, you still have time untuk bagikan masa family. Sebab orang yang berkeluarga ni komitmen dia banyak, kena fikir pasal anak, isteri semua kan. So kena bijak lah untuk pengaturan masa. Kerap hari, KM, hari tu dah jawab. KM tu mungkin dalam sejam tu mungkin lah 25 ke 40 kilo lah dalam sejam. Kalau 3-4 jam tu mungkin dalam 100 ke 120 kilo. Tapi kalau terlalu jauh sangat, maybe start dengan 70-80 kilo pun okey. Adnan tanya lagi, sorry lah banyak tanya, baru berat tadi ke Batang benar hujan. Oh okey, no problem Adnan. Nanti kalau ada rezeki nanti datang lah plan ni, kita boleh kayu sama. Mira Faizal, saya ni dulu ya. Thank you organizer speaker, learn new things for today. Okay, goodbye. No problem, Mira. Faz, kalau ada satu soalan, kalau kita nak berbasikal in one group, how many you recommend in one group? Okay lah, untuk permulaan biasakan diri dulu berkayu dengan mungkin a group of 3 or 4 people. Jangan besar sangat. Bila besar sangat nanti kalau lebih banyak, lagi banyak risiko untuk kita crash ataupun melibatkan lebih ramai orang. So group 2 to 4 people dah cukup dah. Belajar cara-cara untuk draft belakang orang, macam mana penggunaan isyarat tangan,
dan belajar untuk faham situasi semasa berkayuh, macam mana nak react, nak buat macam ni kalau orang ni pergi kiri, di kanan macam ni, kalau tarik brake macam ni kita nak buat, turun bukit macam mana. So I would recommend pergi to any bike shop ataupun get involved with local community, sebab sekarang ni kat satu Malaysia mesti akan ada semua group yang dah berkayuh lebih daripada mungkin setahun, yang ada cukup pengalaman untuk ajar anda cara berkayuh dalam kumpulan. Benda ni pun penting, anda kena tahu siapa yang anda bertanya, sebab kalau salah tanya orang, salah pula ajaran dia. Macam takut nanti orang kata kalau nak ajar macam mengajar anak ketam jalan kan. At least kalau orang yang dah kayuh lebih dari setahun tu, dia punya pengalaman ataupun knowledge dia better lah. Jangan tanya orang yang dia sendiri pun baru start kayuh, lepas tu dia pun nak ajar orang. So itu sebenarnya banyak masalah yang Faz lihat sekarang ni. Diorang tak refer to the right person. Afiq Fizul, berapa jarak selamat untuk ride T-bike dalam grup tuan? Okay, kalau ditanya T-bike ni tak perlu pun untuk drafting. It beat the purpose lah, because you already need to train your TT bike in the aero position, and macam ni you nak lawan that wind resistance sendiri. That's the whole point of having TT bike. Because unless kalau you involve dengan cara seperti team time trial ke, itu mungkin anda perlu membiasakan dirilah. Tapi kalau anda ada basikal tu saja join group yang kayuh bike, kalau boleh position dia yang paling belakang, dan jarak dia sedikit jauh, dan tangan selalu standby kat dalam brake. So jarak yang selamat tu mungkin dalam 1 meter atau 1.5 meter. You still have that drafting effect, but dia tak terlalu dekat. Sebab kadang-kadang orang nak ikut tapi dia pergi duduk kat aero position. Aero position tak boleh nak gapai brake, takut terlanggar orang ke apa. But position have to be always at the back or at the very front. Okay. Okay. First, time is up. So I would like to thank you for joining us, even though kita tahu, we know that you are busy kan, with a lot of things, and then sharing your experience, your knowledge, especially for those yang baru nak berjinak dengan sukan basikal. So before we end our session, I nak minta semua orang buka kamera untuk sesi bergambar sama Faz. Jom ambil gambar. Let's go. Nanti jangan lupa tag plan A . Alright, sure. Okay, buka gambar semua. Okay, gambar mana yang tidur tadi boleh bangun. Okay. Alright, 1, 2, 3. Okay, smile. Okay. Next, ready? Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, one more. Alright, 1, 2, 3. Smile, ready? Okay. Alright, awesome. Thank you so much guys. Thank you so much for having me. I think I feel honored because as I'm alumni of UiTM myself, walaupun tak banyak, sikit sebanyak boleh share lah sikit ilmu, and I hope it can be beneficial for those especially yang berkayuh basikal. And I think there's more people ataupun student kat UiTM dengan berkayuh sekarang, tak kisah pun UiTM mana ataupun even luar UiTM pun, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, berhati-hati bila jalan raya, be more sensible, have more tolerancy, and then insyaAllah we gonna have a better experience ataupun environment. Just jangan lupa, the trick is always to raise your hand. So kat Malaysia ni the power of hand is very very strong. Sometimes kalau you nak kayuh, nak lintas jalan pun tak boleh, tapi you angkat tangan kereta akan stop. So selalulah berterima kasih kalau kat kenderaan yang bagi kita laluan untuk berjalan semua. And of course sekarang ni dengan COVID, hopefully you guys stay safe, doesn't matter where you are, and hopefully one day someday kita akan boleh berjumpa secara fizikal and kita boleh kayuh basikal sama-sama. InsyaAllah.
Sure. Tapi baru-baru ada basikal ni. Basikal apa? Adjustable. Boleh, tak apa, no problem. Any type of basikal pun boleh. And in fact, kita boleh buat basikal di sana. No problem. Okay, Faz. Alright. Thank you, Okay, Kaza. thank you so much. Thank you so much. I'll see you guys again, okay? Yeah. Alright. Assalamualaikum.